Assalamualaikum, hai. Selamat sejahtera. Saya Wan Azhar bin Syarifuddin sebagai guru bimbingan kaunseling SK Malim ingin sama-sama mengajak anda ke sekolah. Jom. Assalamualaikum, saya Farah Naswar Rosli, cikgu praktikal daripada Kolej Unity, ingin menjemput anda semua kembali kepada sekolah. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Muhammad Adib Azhari daripada IPG Ipoh sebagai guru pelatih untuk menjemput anda semua ke sekolah. Okey, hari ini cikgu akan membincangkan tentang akibat dan kesan ponteng sekolah. Kesan dan akibat yang pertama adalah pembaziran masa dan tenaga. Kita sedia maklum bahawa masa itu emas. Apabila kita membazirkannya, perkara itu, masa itu takkan dapat dipulangkan atau dikembalikan. Jika mereka murid yang bijak, dia akan pergi ke sekolah dan menjadi generasi yang bagus untuk kehidupan akan datang. Selain itu, masyarakat akan memandang serong kepada murid yang tidak pergi ke sekolah. Sebagai contoh, murid yang tidak pergi ke sekolah atau ponteng sekolah akan melepak. Lalu, masyarakat akan memandang serong terhadapnya. Hal ini akan membawa keburukan kepada maruah keluarga dan maruah keluarga akan tercemar. Seterusnya, masa depan mereka tidak akan terjamin. Disebabkan ilmu yang dia tidak dapat di sekolah, maka masyarakat tidak akan memberikan kepercayaan untuk mereka meneraju negara pada masa akan datang. Akhir sekali, yang paling membimbangkan pihak sekolah adalah peratus kedatangan pelajar. Peratus kedatangan pelajar iaitu yang wajib oleh setiap sekolah adalah 85%. Jika berada di bawah 85%, ia menunjukkan prestasi sekolah itu buruk. Oleh hal yang demikian, pelajar haruslah sentiasa datang ke sekolah dan mengelakkan gejala ponteng sekolah. Terima kasih. Hai, hari ini kita akan bercerita tentang adab dalam kelas. Adab dalam kelas ada 5. Yang pertama adalah baca doa sebelum mula belajar. Doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adab yang kedua ialah duduk dengan sopan dan tertib. Duduk dengan sopan ni, tangan mesti ada ke atas meja, kaki mesti kena rapat. Adab yang ketiga ialah hormati guru dengan mendengar penerangan guru. Ni kita hormat guru ketika guru tengah mengajar. Guru tengah mengajar di hadapan, murid kat belakang, janganlah bercakap. Yang seterusnya adalah tidak membuat bising dan mengulang kaji ketika guru tiada. Ni kalau guru tak masuk, kita murid janganlah buat bising, duduk kat tempat masing-masing sebab kita kena jaga SOP. Lepas tu, kita kena mengulang kaji pelajaran yang kita masuk ataupun kita buat kerja sekolah mata pelajaran yang lain. Yang terakhir, menghormati kawan-kawan dan memberi kerjasama. Kalau dalam kelas, janganlah bergaduh dengan kawan, hormat sama menghormati. Lepas tu, kalau buat kerja kumpulan atau tengah bersihkan kelas, kita bagi kerjasama. Terima kasih. Bye. Baiklah murid-murid, kita akan berbincang tentang adab terhadap guru. Adab yang pertama ialah memberi salam dan sentiasa hormat guru. Jika terjumpa guru di mana-mana, janganlah segan untuk menegur dan memberi salam sebagai tanda hormat. Adab yang kedua ialah duduk dengan sopan dan sentiasa dalam keadaan tenang. Semasa di dalam kelas, elakkan daripada bangun dan pergi ke tempat duduk rakan-rakan lain. Secara tak langsung kita akan mengganggu rakan-rakan kita.
Malah kita juga akan diingatkan tentang SOP yang ditetapkan, iaitu sentiasa menjaga penjarakan. Betul tak murid-murid? Adab yang ketiga, jika ingin bertanya, minta izin dahulu. Kebiasaan semasa waktu belajar, terdapat perkara-perkara yang kurang faham, kita tak tahu dan memerlukan pertanyaan kepada guru. Seeloknya, minta izin terlebih dahulu. Cikgu, izinkan saya bertanya soalan. Sambil angkat tangan ke atas, cara ini lebih tersusun di samping menjaga adab sebagai seorang murid. Adab yang keempat, cari masa yang sesuai untuk bertanya. Semasa di dalam kelas, ketika guru sedang memberi penerangan, mungkin murid memerlukan penjelasan yang lebih jelas atau mungkin ada pendapat lain yang ingin dikongsi. Elakkan daripada memotong percakapan guru. Biar dahulu guru habis bercakap, kemudian barulah bertanya. Jika berjumpa di luar, pastikan soalan yang ingin ditanya itu tidak mengganggu masa ataupun urusan guru pada masa itu. Adab yang kelima, hindari daripada menyinggung perasaan guru. Setiap kata-kata perlu dijaga. Jangan mempeliki atau mengejek apa yang diajar oleh guru. Seperti menunjukkan tahu apa yang hendak diajar oleh guru. Guru bukan mengajar seorang murid tetapi ramai. Dan di kalangan murid-murid itu masih ada yang memerlukan apa yang hendak diajar oleh guru itu. Adab yang keenam, memberi bantuan apa jua bentuk bantuan kepada guru. Antara perbuatan membantu guru yang kerap dilakukan oleh murid-murid yang rajin di sekolah ialah membantu mengangkat barang-barang yang ingin dibawa guru ke kelas. Pengalaman saya di sekolah pernah melihat betapa setia seorang murid berbangsa India setiap pagi menunggu guru kelasnya hadir ke sekolah dan membantu gurunya. Malah, dia selalu meminta ibunya menghantarnya awal ke sekolah. Adab yang terakhir iaitu adab yang ketujuh, guna bahasa yang baik dan tidak meninggikan suara kepada guru. Guru merupakan darjat ketiga manusia selepas ibu dan bapa yang sering disebut-sebut dalam adab. Sama seperti ibu bapa, murid-murid perlu menjaga percakapan, bercakap dengan bahasa yang baik, tidak menunjukkan gaya bahasa yang tidak sopan, seperti menjeling, menunjukkan gaya benci dan sebagainya. Malah, sangat dilarang meninggikan suara atau melawan kata guru ketika tidak sependapat atau ditegur oleh guru. Bukan sahaja dalam Islam, malah dalam agama-agama lain juga sangat menitik beratkan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan guru.